Dah rakam kan? Sekejap ni tak rakam pula. Lupa tekan. Baca. Kat mana? Wa ma fu'ila fi waqtihi. Baca. Ada ni tak? Ada ni tak? Kita share screen dah. Nampak? Wa uli ataupun wa alima boleh tak? Wa alima bihi. Yung. Fa hukmuhu hukmu ma. Ma fu'ila fi majlisi. Ka'ilmihi bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ya'kulu ta'ama. Kama yu'khadhu min hadisi Muslimin fil at'imati.
Hadisi. Tak ada tanwin. Mudhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Ni cetakan apa? Cantik juga di depan ni. Tengok dia punya kulit dah. Dah bawah, depan. Kulit depan. Atas ke atas? Oh. Syarhu Asyadimiyati. Maktabah Asriyah. Oh, saya boleh ni juga. Tak apa. Nak tengok dia je. Dekat itu ada kitab tak? Tak ada. Yang fizikal cetakan apa? Oh, Patani ya. Matba'ah Halabi tu, bin Halabi. Oh, okey. Osir tu. Saya pakai punya Indo punya. Arabi. Kulit kuning, kertas kuning. Okey. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Ka ilmihi bihalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama al-akla khairan lahu kama yu'khadhu min hadisi Muslimin fil at'imah. Baik. Wa ma fu'ila fi waqtihi, dan bermula barang yang dikerjakan akan dianya barang fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam pada waktunya ada selain majlisnya Nabi. Wa alima bihi, dan mengetahuilah ianya Nabi bihi dengannya barang. Wa lam yunkirhu, dan tidak mengingkari ianya Nabi hu akannya barang. Fa hukmuhu, maka bermula hukumnya barang itu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, itu hukum sesuatu yang dikerjakan akannya sesuatu fi majlisihi pada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini tentang masih lagi kita berada di dalam bab af'al ya, af'al Nabi. Jadi perbuatan yang dilakukan yang Nabi tak ada. Jadi bukan di dalam majlis Nabi. Mak kata Nabi tak ada perbuatan tu. Tapi Nabi tahu. Kan? Nabi tahu perbuatan yang terjadi, Nabi tak ada, tetapi Nabi tahu. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak mungkiri ataupun ingkar, Nabi tidak ingkar perbuatan tersebut. Apa hukum dia? Bila sahabat buat satu benda, Nabi tak ada, Nabi tak tengok. Tapi Nabi tahu. Dan Nabi senyap je. Nabi tidak ingkar kepada perbuatan tersebut. Maka hukumnya adalah sama dengan hukum perbuatan itu, sama seperti perbuatan yang Nabi lihat. Contoh dia apa? Ka ilmihi, seperti mengetahuinya Nabi, bihalfi Abi Bakrin, dengan sumpahnya Abu Bakar. Dengan sumpah Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'am fi waqti ghaizihi,
bahwasanya Abu Bakar itu tidak makan ia akan makanan pada waktu ghaidhihi, pada waktu marahnya Abu Bakar. Dia Abu Bakar kalau dia sedang marah, dia sumpah dia tak nak makan. Kan? Summa akala lamma ra'al akla khara lahu. Kemudian makanlah ia Abu Bakar lamma ra'a, ketika mana melihat ianya Abu Bakar al-akla akan makanan khairan lahu, akan yang lebih baik lahu baginya, kama yu'khadhu min hadisi Muslim fil at'imah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Muslim di dalam bab at'imah. Jadi bab ni cerita apa ni? Abu Bakar kan, Abu Bakar bersumpah kalau kata ada makanan tetapi dia dalam keadaan marah, dia tak makan. Jadi perbuatan ni dianggap perbuatan yang diiktiraf oleh Nabi ataupun tidak? Dianggap ikrar Nabi ataupun tidak? Maka jawabnya dianggap seperti mana ikrar Nabi lah. Kenapa? Kerana walaupun Nabi tak lihat perbuatan tersebut, Nabi tidak berada di situ, Nabi tidak lihat, akan tetapi Nabi tahu dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu. Maka hukumnya adalah sama seperti perbuatan yang Nabi tengok sendiri. Makna kata termasuk juga dalam ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naskhu, nasakh, habis tentang bab af'al. Dia masuk pada bab an-nasakh. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu. Di dalam kitab ni kan, dalam cetakan sini ni yang dalam skrin ni, an-naskhu ni dia ada kan, ada tulisan. Kalau kita tengok dalam kitab yang betulnya, dia tak ada an-naskhu tu, dia terus wa amma an-naskhu. Ini sebenarnya kelebihan juga kitab-kitab yang cetakan macam ni, cetakan yang ditahqiq macam ni, dia buat tu supaya mudah kita baca. Oh ni dah masuk bab lain lah. Kalau baca lah kitab macam ni, ni sambung je semua kan. Wa amma naskhu, dan adapun bermula nasakh, fa maknahu, maka bermula maknanya nasakh lughatan pada bahasa al-izalatu, itu hilang. Yuqalu, dikatakan nasakhtu syamsa, nasakhati syamsu az-zillah iza azalathu, telah menghilangkan matahari akan mendung. Iza azalathu, apabila menghilangkan ianya matahari, hu akannya mendung. Wa rafa'athu bim bisatiha, dan mengangkat ianya matahari, hu akannya zilla, bim bisatiha, dengan dengan dilebarkannya ataupun dengan dihampirkannya. Itu makna nasakh pada bahasa, makna kata menghilangkan. Seperti kita kata matahari menghilangkan awan ataupun matahari menghilangkan mendung. Bila ada matahari, hilanglah mendung. Itu makna nasakh pada bahasa lah. Nasakh yang dimaknakan secara lughawi. Waqila, dan dikatakan, ada juga yang mengatakan nasakh pada lughawi itu maknahu an-naqlu. Bermula maknanya itu an-naqlu, memindahkan. Min qaulihim, daripada kata mereka itu, nasakhtu ma fil kitabi, telah aku hilangkan, telah aku pindahkan ma akan sesuatu fil kitabi, yang di dalam kitab, idza naqaltuhu bi askali kitabatihi, dengan apabila aku memindahkannya bi askali kitabatihi, dengan bentuk kitabnya. Jadi ada juga yang nasakh ni pada makna bahasa itulah naqlu, memindah. Seperti nasakh tu ma fil kitab, aku memindahkan. Jadi ada dua lah makna nasakh pada bahasa ni, ada dua. Yang pertama boleh jadi maknanya menghilangkan. Yang kedua boleh makna an-naqlu, memindahkan. Wa haduhu syar'an, dan bermula hadnya, ya bermula takrifnya syar'an pada syarak. Ini makna had ni takrif lah. Jadi takrif ni ada dua. Takrif bil had, ada takrif bil rasam. Takrif bil had ni takrif dengan hakikat. Dengan hakikat sesuatu, itu dipanggil takrif bil had. Kalau takrif bil rasam ni takrif dengan sifat.
Wahaduhu dan bermula takrifnya takrif nasakh syar'an pada syarak. Al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhi nasakh pada syarak. Takrif nasakh pada syarak itu ialah al-khitabu, iaitu kalam Allah. Bukan. Al-khitab makna di sini apa nama? Ungkapan ad-dallu ala raf'il hukmi sabit, yang menunjuki di atas mengangkat hukum yang tetap bil khitabil mutaqaddim, dengan ungkapan yang terdahulu, ala wajihin di atas jalanan, laulahu jikalau tidak adanya, jikalau bukan kerananya, lakana sabitan adalah ia itu yang tetap. Ini maksudnya apa? Nasa ni menghilangkan hukum yang terdahulu kan, dengan hukum yang baru, menghilangkan sesuatu yang terdahulu dengan sesuatu yang baru. Okey, kemudian naik atas lagi. Kita baca dalam kitab ni je, mudah juga kitab ni. Nampak sikit. Ma'a tarakhi anhu, ma'a tarakhihi anhu, beserta dilewatkan, beserta ditakhirkan, daripadanya, iaitu daripada hukum yang pertama. Hukum yang kedua ini didatangkan setelah daripada hukum yang pertama. Nasakh ni menghilangkanlah, maknanya kita buang hukum yang pertama, kemudian kita datangkan hukum yang baru, kan? Itu dia panggil nasakh. Hadza, ini bermula ini haddun nasikh, itu ialah bermula ini itu ialah had nasikh, iaitu takrif bagi nasikh. Ini takrif bagi nasikh yang menasahkan isim fa'il tu. Nasikh tu yang menasahkan. Wa yukhadhu minhu, dan diambilkan daripadanya itu haddun naskhi, had nasakh, takrif bagi nasakh. Apa takrif nasakh? Bi annahu raf'ul hukmil mazkur. Tadi takrif kita sebut, jadi takrif nasikh. Nasikh. Sekarang baru takrif nasakh. Jadi nasikh itu yang menasahkan, nasakh itu nasakh lah. Takrif nasakh pula ialah hilanglah. Haddun naskhi bi annahu raf'ul hukmil mazkuri bi khitabin ila akhirih, ay raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Jadi nasakh pula maksudnya mengangkat hukum yang disebutkan dengan khitab. Menghilangkan maksudnya mengangkat hukum yang baru, yang lama tu dengan hukum yang baru. Ay raf'u ta'alluqihi bil fi'li, mengangkat ta'alluqnya hukum itu bil fi'li, dengan perbuatan. Wa kharaja biqaulihi as-sabitu bil khitabi raf'il madhkuri sabiti bil bara'atil asliyah, ay adami taklif bi syai', wa wa biqaulina bi khitabil ma'khudhi min kalamihil raf'i bil mauti wal jununi. Fa kharaja, maka keluarlah biqaulihi, dengan katanya musannif, as-sabitu, oleh sabit. Apa yang keluar oleh sabit bil khitabi, bukan. Fa kharaja biqaulihi, maka keluarlah dengan perkataan yang musannif, as-sabitu bil khitab, kan? Tadi di dalam takrif dia kata apa? As-sabitu
bil khitab kan, al khitab adalu ala raf'il hukmi sabiti bil khitab. Maka keluar dengan kata-kata sabiti bil khitab itu fa'il bagi kharaja raf'ul hukmi. Fa'il dari situ. Raf'ul hukmi as-sabiti, mengangkat hukum yang tetap bil bara'atil asliyah, dengan dilepaskan yang asal, ai adami taklif bi syai', iaitu ketiadaan taklif dengan sesuatu. Itu keluar dengan sabit, dengan kata-kata sabit bi khitab. Wa bi qaulina itu kita atah pada bi qaulihi. Atau gitu. Wa bi qaulina kita atah pada bi qaulihi di atas ni. Wa bi qaulina, jadi kita keluar, kalau kita ulang balik, fa kharaja bi qaulina bi khitabil ma'khudhi min kalamihi ar-raf'u bil mauti wal jununi. Dan keluarlah dengan kata-kata kami, apa perkataan kami, bi khitabil ma'khudhi min kalamihi, di jumlah dia jadi badal lah, badal pada qaulina, ataupun maqulul qaul, maqulul qaul dia. Wa bi qaulina, dan dengan kata kami, bi khitabil ma'khudhi min kalamihi, keluar dengan khitab ma'khudh min kalamihi tu, apa yang keluar? Fa'il daripada kharaja ar-raf'u, oleh rafa', oleh menghilangkan, bil mauti wal junun, dengan sebab kematian dan gila. Jadi mengangkat itu bukan dengan sebab kematian, bukan sebab dengan gila, raf'u tu bukan. Mengangkat hukum, dinasahkan hukum tu bukan sebab kematian ataupun bukan sebab dengan gila. Wa bi qawlihi ala wajhin ila akhirih ma law kana al-khitab al-awwal mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi ma'nan wa suriha bil khitab as-sani bi muqtada zalika fa innahu la yusamma nasikhan lil awwal. Misaluhu qauluhu ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fatahrimul bai' mughayyan bi inqida'il jum'ati. Fala yuqalu inna qawlahu ta'ala fa idza qadaytus salata fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nasikhun lil awal bal bayyana ghayat tahrim. Ya, dia. Nampak tu? Nampak aja payah sikit tu, rumit sikit. Okey. Okey, kat mana tadi? Wa biqaulihi, dan keluar dengan kata musannif. Jadi wa biqaulihi kita atau dia kepada wa biqaulina. Kita atau ke situ. Wa biqaulihi kita atau kepada wa biqaulina. Wa biqaulihi, jadi kita ulang, fa kharaja biqaulihi, maka keluarlah biqaulihi dengan kata musannif ala wajhin ila akhirih. Jadi dalam apa? Dalam ta'rif yang dikemukakan oleh musannif, iaitu Imam Haramain. Ta'rif dia kata apa dia? Al-khitab dal ala raf'il hukm as-sabit bil khitab al-mutaqaddim ala wajhin. Wajhin tu. Ala wajhin itu keluar dengan kata-kata wajhin ila akhiri itu oleh barang law kana al-khitabul awal mughayyan, sekiranya khitab yang pertama itu mughayyan. Khitab ni hukum lah kan. Hukum yang pertama itu mughayyan. Makna mughayyan ni dirayahkan, dirayahkan.
Murayah ni dirayah ataupun dihabiskan, dihujungkan. Birayatin dengan satu rayah. Au mu'allalan ataupun diilatkan. Bimakna dengan satu makna. Diilatkan dengan satu makna. Wasurriha bil khitab sani, dan dijelaskan dengan khitab yang kedua, iaitu hukum yang kedua lah. Yang hukum kedua ni hukum yang hukum yang pertama dan hukum yang kedua kan, nasikh dan mansukh. Hukum yang dinasahkan. Bi muqtada zalika, dengan maksud hukum zalika demikian itu, fa innahu, maka sesungguhnya khitab yang kedua. Bi muqtada zalika, dengan maksud hukum yang demikian itu khitab yang pertama. Zalika itu isim isyarah tu kita musyar ilaihnya kepada khitab yang pertama. Fa innahu, maka sesungguhnya khitab yang kedua. Fa innahu, maka sesungguhnya khitab yang kedua, iaitu hukum yang kedua tu, la yusamma nasikhan, itu tidak dinamakan akan nasikh. Lil awal, bagi hukum yang pertama. Tu. Nampak kena ni sikit, kena perhati sikit. Okey, kita tengok contoh bagi nampak. Contoh firman Allah. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Apabila ditunaikan sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah kamu akan jual beli. Fatahrimul bai', maka bermula pengharaman jual beli itu murayyan. Murayyan ni dia habis, hujungnya itu, hujung haram jual beli itu bila? Binqida'il jum'ati, dengan selesai Jumaat. Itu dia panggil murayyan tadi tu. Kan? Fala yuqalu, maka tidak dikatakan inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala. Amana firman Allah Ta'ala, fa iza qudiyatis salah, maka apabila ditunaikan sembahyang, fantashiru fil ardi, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi. Itu nasikhun. Khabar bagi inna. Nasikhun tu khabar bagi inna qawlahu. Maka ayat ini tidak dinamakan nasikh lil awal. Ayat ni bukan menasahkan bagi ayat yang pertama. Mana ayat yang pertama? Iza nudiya lis-salah, kan? Min yaumil jumu'ah fa ila dzikrillah wa dharul bai'. Ayat ini bukan menjadi penasakh. Ayat ini tidak memansuhkan ayat yang pertama. Bal bayyana ghayat tahrim. Akan tetapi ayat ini menjelaskan ghayat tahrim, akan ghayah tahrim, akan penghujung bagi keharaman. Jadi kenapa di sini ayat ini tidak dinamakan nasakh bagi ayat yang pertama? Kerana ayat ini, kerana yang pertama tadi dia ada murayyan. Makna murayyan ni dia ada hujung waktunya. Sebab tu dia kata tadi, kan, ada wajihin tu yang disebutkan dalam ta'rif bil had tadi. Al-khitab ad-dalu ala raf'il hukmi thabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin. Ala wajhin laulahu, kita highlight kan pada ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Jadi keluar daripada kata ala wajhin laulahu tu, keluar daripada ta'rif itu, malau kana al-khitabul awal mughayyan bi ghayah. Khitab awal ni ada mughayyan bi ghayah,
Jadi dalam ayat ini dia ada mughayan bi ghayah, maksudnya haram jual beli tu dia ada ghayah dia. Kan? Habis Jumaat bolehlah jual beli. Maka ayat yang didatangkan setelahnya itu, ayat itu tidak dianggap nasikh. Ataupun ayat itu tidak dianggapkan nasikh bagi ayat yang pertama. Ini memang nampak rumit sikit ni. Kena ni sikit. Nak baca sikit. Memang. Dia bayan. Dia bayan dia bukan nasakh. Dia bukan nasih, dia hanya bayan je. Kan? Dia bayan je, dia tak nasikh. Okay. Kalau nasih kan seperti apa? Nanti ke depan kita jumpa lah kan. Banyak lagi kan nasih ni. Nasah mansur ni banyak ke depan kita jumpa. Seperti ayat yang dinasah seperti apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhum albattah kan. Itu dia panggil nasah resam hukum kekal kan. Okey, kemudian wa kadza qauluhu ta'ala, dan semikian juga adalah firman Allah Taala, wa hurrima 'alaikum saydul bar ma dumtum hurma. Dan diharamkan ke atas kamu itu saydul bar, memburu binatang darat, memburu haiwan buruan, ma dumtum hurma, selama mana kamu itu di dalam ihram. Ma dumtum hurma. La yuqalu, tidak dikatakan nasakhahu, tidak dikatakan ayat itu nasakhahu qauluhu ta'ala, dinasahkan akannya oleh firman Allah Ta'ala. Kita baca nasakhahu qauluhu ta'ala. Qaulu itu fa'il, nasakha itu fi'il, hu itu maf'ul. Nasakhahu qauluhu. Fa'il muakhar, maf'ul muqaddam. La yuqalu, tidak dikatakan ayat tadi wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Ayat ini tidak dikatakan menjadi nasakh. Bukan. Ayat ini tidak dikatakan dinasahkan oleh firman Allah. Apa? Wa idza halaltum fasadu. Apabila kamu sudah bertahallul, fastadu, maka hendaklah kamu berburu. Bukan ayat iza halaltum fastadu ini yang menasahkan bagi ayat hurrima 'alaikum saydul bar ma dumtum hurma. Tidak. Kenapa ilahnya? Li'anna tahrima lil ihram. Kerana bahwasanya pengharaman itu bagi ihram. Waqad zala, dan sesungguhnya zala, hilanglah ianya ihram. Jadi yang dikatakan haram itu waktu ihram. Kalau tak ihram, tak haram. Kharaja biqaulihi ma'a tarakhi. Ini. Ada wa tak di situ? Ada. Wa kharaja biqaulihi. Jadi dalam kitab yang cetakan ni lagi cantik lah. Kitab ni ada jatuh. Wa kharaja. Okay, wa kharaja biqaulihi. Wa kharaja itu kita atah pada kharaja yang dulu. Wa kharaja biqaulihi as-sabiq, kan? Kita atah ke sana. Wa kharaja, wa tu atah ke sana. Wa kharaja biqaulihi, dan keluarlah biqaulihi dengan katanya musannif. Itu Imam Haramain. Ma'a tarakhihi anhu. Itu takrih lah, takrih yang disebutkan Imam Haramain tadi. Ma'a tarakhihi anhu. Keluar dengan kata-katanya itu oleh
Fa'il daripada kharaja. Ma oleh barang ittasala yang bersambunglah ianya barang bil khitabi dengan khitab min sifatin daripada sifat au syartin atau syarat au istisna'in ataupun pengecualian. Tengok ke depan lagi. Cuba ke depan lagi. Ke bawah lagi. Mattasala bil khitabi min sifatin au syartin au istisna. Jadi kalau khitab itu ada sifat, ada syarat, ada istisna, maka juga tidak dinamakan nasakh. Ini perlu kepada contoh lah. Kita tengok dalam ada contoh tak. Mattasala bil khitab kama law qila illa ahla zimmah. Sebagaimana kalau dikatakan illa ahla zimmah aqiba qawlihi uqtulul musyrikin au qila ghaira zimmiyin au qila illam yakun zimmiyin. Kalau ada syarat illa in kan syarat ataupun ada istisna seperti illa kan, illa ahla zimmah ada istisna, ataupun ada apa lagi sifat uqtulul al musyrikin kan, sifat, maka itu tidak dianggap nasikh. Jadi ini apa ni, dia nak sebenarnya Imam Mahali di sini dia nak menjelaskan tentang takrif. Dia nak mensyarahkan takrif yang disebutkan oleh Imam Haramain dalam Matan Waraqat. Jadi dia nak keluarkan kalau keluar dengan takrif tadi apa yang kita sebutkan. Ini memang kena ni sikitlah. Kena baca lagi insya-Allah mendapat. Dia sebab apa, bukan apa, dia sebab ibarat tu je. Ibarat payahlah sikit, biasalah kita terus. Jadi kita kena perhati elok ataf ke mana apa semua. Boleh kita faham. Okey. Kemudian katanya wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Kata musannif Imam Haramain, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Dan bolehlah oleh menasahkan resam, iaitu tulisan. Wa baqa'ul hukmi, dan mengekalkan hukum. Tulisan hilang, hukum kekal. Itu dia panggil nasakh resam, baqa' hukum. Seperti al-syaykhu wal-syaykhatu iza zanaya farjumuhuma al-battata. Penzina lelaki dan penzina perempuan apabila mereka berdua itu berzina, maka direjam sampai mati. Jadi hukumnya berlaku tak? Berlaku. Ayat ada tak? Tak ada. Ayat itu sudah dinasakh, sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan. Itu dia panggil nasakh hukum. Baqa' resam. Nasakh resam. Baqa' hukum. Hukum kekal. Ayatnya dinasakh. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya kami telah membacanya, wa rawahu Syafi'i wa ghairuhu. Imam Syafi'i meriwayatkannya dan selain daripada Imam Syafi'i. Wa qad rajama Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, wa qad rajama Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah merejam al-muhsanina, itu yang berkahwin. Muhsanina yang berkahwin. Muttafaqun alaihi al-muradu bis-syaikhi was-syaikhati. Itulah bil al-muhsanaini, al-muhsanaini.
al-muhsanaini. Musanna tasniyah. Wa kharaja ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini. Iaitu muhsanah ini dua orang yang berkahwin, lelaki dan perempuan. Muttafaqun alaih wa huwal muradu bi syaikh wa syaikha. Yang keduanya itulah yang dimaksudkan dengan syekh dan syekhah. Jadi makna ayat ini, ayat Al-Quran yang telah dinasahkan ini, asy-syaikhu wa syekhatu, maknanya penzina lelaki dan penzina perempuan yang sudah berkahwin. Syekh ini makna tua lah, besar kan, maknanya dah berkahwin. Syekh ini maknanya yang dah berkahwin. Jadi hukumnya masih berlaku kan, hukum ada penzina lelaki yang sudah berkahwin, penzina wanita yang sudah berkahwin, mereka direjam, hukumnya masih berlaku. Tetapi ayatnya itu sudah dihilangkan. Dalam Quran kita buka tak jumpa ayat ni, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhumal batata. Ayat ni sudah dinasakh. Resam apapun lah, resap apapun tak ada lah ayat ni. Ayat ni memang tak ada lah. Sebab sudah dinasakh. Yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Yang kedua, nasakh hukum kekal resam. Tulisan ada, ayat tu ada, tapi hukumnya sudah dinasakh. Jadi hukumnya tak terpakai lagi lah. Contoh dia apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Jadi ayat ni apa? Walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat daripada yang mati pada kalangan kamu, wa yazaruna azwajan, dan mereka itu meninggalkan isteri, wasiyatan li azwajihim, akan wasiat, meninggalkan wasiat bagi isteri mereka, mata'an ilal haul, yang mencukupi sehingga ke haul. Jadi ayat ini masih ada. Kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 240. Surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat ni masih ada. Tapi berlaku tak lagi hukum ni? Tak berlaku dah. Nusikha bi ayatin. Ayat ini dinasahkan dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi ayat 240 dinasahkan dengan ayat Baqarah 234. Dia dinasahkan. Makna apa? Yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. Apa dia? Yatarabbasna itu masih, walladzina yatarabbasna itu masuk. Ya, masuk. Tapi masuk hukum saja. Masuk hukum. Masuk hukum saja, bukan nasakh resam. Nasakh hukum, baqa' resam. Walladzi yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini tentang apa nama ni? Iddah wanita yang mati suami. Mereka itu hendaklah menunggu suci 4 bulan 10 hari. Wa nusikha wa naskhul amrayni ma'an. Yang ketiga, nasakh dua perkara sekaligus. Makna kata hukum dinasahkan, resam pun dinasahkan.
Nasakh hukum, nasakh resam. Naskhul amraini, nasakh hukum, nasakh resam. Nahwu hadis Muslim an Aisyah. Seumpama hadis Muslim pada Aisyah, kana fima nuzila. Kana fima unzila. Kana fima unzila isru rada'atin ma'lumatin yahrumna fanusikhna. Apa tu? Tak nampak. Fanusikhna bi khamsi ma'lumatin yahrumna. Mana? Qauluhu. Oh, di dalam ni ada. Sekejap kita tengok di dalam sekejap. Ishrudha al-lafzu alladhi kana awla ashrudha ma'lumat yarumna fanusikhat lah. Salah tu. Fanusikhat. Hazihi lafzan wa hukuman biqawlihi khamsu ma'lumatin yahrumna summa nusikhat lafzan la hukman. Wa tufiya Rasulullah sallallahu wa hunna fima yaqra' min al-Qur'an yakunun min man lam ya'lam an-nasakh. Maklumat isyara ila istirati tayaquni hatta la yasbita al-misha. Okey, dalam hadis ini tentang hadis apa? Susuan. Kana fima nuzila isyru rada'at ma'lumat. Dalam hadis tentang susuan itu, nak jadi anak susuan, nak jadi anak susuan itu ada mesti 10 kali isyru rada'at ma'lumat. 10 kali apa? Bagi susu. Kan? Kemudian dinasahkan dengan hadis yang lain, iaitu khamsu maklumat, iaitu yang kekalkan sampai sekarang ni apa, nak jadi anak susuan tu mesti 5 kali je. 5 kali apa? Minum. 5 kali dia minum susu tu. Bayi tu dia minum susu 5 kali, maka jadilah susuan kan? Jadi anak susuan. Jadi yang 5 kali itu dia menasahkan yang 10. Jadi yang 10 tu hadis ni pun dinasahkan, dan juga hukum pun dinasahkan. Bukan hadis ni, ayat. Ayat. Kita tengok dalam Aisyah tu dia kata apa? Wa tufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yaqra'u minal Qur'an. Ketika mana Nabi SAW wafat, mereka itu membaca Al-Quran, ay yaqra'uhunna, mereka itu para sahabat-sahabat perempuan membaca Quran man lam ya'lam an-naskha. Sedangkan mereka tidak mengetahui ayat itu sudah dinasahkan. Dia adalah di dalam Quran ni ada ayat yang mana ayat itu sebut tentang susuan 10 kali. 10 kali minum kan? 10 kali minum jadi anak susuan. Maka ayat ini dinasahkan, dihilangkan. Hukum pun dihilangkan juga. Sebab hukumnya bukan 10. Yang terpakai ni adalah 5 ya. Kan? 5. Bukan 10. Berarti itu dia panggil nasakh hukum, nasakh resam. Nasakh resam, nasakh hukum. Kedua-dua dinasahkan.
Itu yang ketiga lah. Nasakh kedua-duanya, iaitu nasakh hukum, nasakh juga resam. Okey, kemudian sikit lagi. Tak boleh lama. Dia semakin lama semakin pening. Itu tak baca Rayah Usul. Pening bala baca Rayah. Tapi nak mudah kita baca kitab moden. Al-Wajiz tu mudah. Al-Wajiz fi usul fiqh. Wabah Zuhaili. Al-Wajiz ni ada banyak kan? Ada Wajih Abdul Karim Zaidan. Ada Wabah Zuhaili, ada Syekh Taito. Kalau Al-Wajih Abdul Karim Zaidan tu dia agak ke Hanafi sikit. Dia adalah dia ada dalam yang ni Al-Wajiz fi usul fiqh ni. Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz Wabah Zuhaili tu mudah lagi Azhar. Al-Wajiz Wabah Zuhaili je. Okay. Kemudian kita sambung lagi sikit lagi. Wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin. Kemudian nasakh terbahagi kepada badal dan juga ghairu badal. Jadi ada nasakh badal, ada nasakh ghairu badal. Al-awalu bermula yang pertama itu kama fi naskhi yang pertama iaitu nasakh badal. Kama fi naskhi istiqbal Baitul Maqdis bi istiqbalil Ka'bah. Itu dia panggil nasakh badal. Maksud nasakh badal ni yang ada berganti. Asal dia kan kiblat. Kiblat asalnya adalah Baitul Maqdis. Tak silap 6 bulan ke? Tak sampai setahun, 6 bulan je kot. 6 bulan je umat Islam berkiblatkan Baitul Maqdis. Kemudian dinasakh hukum. Dinasahkan, digantikan dengan menghadap Kaabah. Itu dia panggil nasakh badali. Nasakh badal. Nasakh yang ada gantilah maksudnya. Yang kedua nasakh ghairu badal. Wathani kama fi qawlihi ta'ala iza najaitumur rasul faqadimu baina yaday najwakum sadaqah. Wa ila ma huwa aghlaz. Jadi nasakh ghairu badali ni dia mengambil hukum yang lebih berat. Dia bukan ganti tapi dia menambahkan hukum yang lebih berat. Kan? Seperti ayat tadi lah, wa idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah ghairu badal. Jadi ghairu badal ni nasakh yang tidak ada pengganti dia, tetapi dia berpindah kepada hukum yang lebih berat. Wa ila ma huwa aghlaz, kepada sesuatu yang lebih berat. Kanaskhi tahyir baina shaumi Ramadan wal fidyati ila ta'yini shaum. Seperti nasakh memilih baina shaumi Ramadan, di antara puasa Ramadan wal fidyah, dan fidyah kan. Nak puasa ataupun nak fidyah.
Itu lebih berat. Kanasri takhyiri baina shaumi Ramadan wal fidyati ila ta'yini saum. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ila qawlihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu dia nasah kepada sesuatu perkara yang lebih berat. Itu dia panggil nasah ghairu badal. Mana perkara yang lebih berat? Macam mana? Perkara yang lebih berat sini apa? Seperti memilih, tengok di dalam ada tak? Okey, seperti ni. Ini contoh dia macam ni. Orang yang meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa. Maka dia wajib ganti kan? Wajib ganti. Bila dia wajib ganti? Sebelum puasa tahun hadapan kan? Sebelum puasa tahun hadapan. Maka kalau dia tak ganti ke depan, dia wajib kena bayar fidyah. Puasa wajib tak? Puasa wajib juga ganti. Fidyah pun kena bayar. Itu dia panggil ma huwa aghlas. Faham tak? Kan? Jadi dia berat lagi. Lepas tu dah tak ganti sampai tahun depan, masuk tahun depan pula. Ganti tetap kena ganti, fidyah double pula. Kan? Fidyah double lagi. Kan? Faham tu? Itu dia panggil ila ma huwa aghlas. Okey, kita itu yang pertama ila ma huwa aghlas. Ghairu badal yang kedua wa ila ma huwa akhaf. Dan dinasahkan kepada perkara yang lebih ringan. Yang tadi kepada yang lebih berat, sekarang kepada yang lebih ringan. Jadi mengambil hukum yang lebih ringan. Contoh dia apa? Kanaskhi qauli ta'ala, seperti nasakh firman Allah Ta'ala, in yakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Biqaulihi ta'ala dinasahkan, ayat tadi dinasahkan dengan firman Allah Ta'ala illam yakun fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jadi isruna tadi menasahkan, isruna tadi nasikh, ayat yang pertama itu nasikh, ayat yang kedua itu mansukh. Bukan. Salah lagi. Ayat yang kedua itu nasikh, ayat yang pertama itu mansukh. Sebab ayat yang kedua itu lebih berat berbanding ayat yang pertama kan. Ayat yang pertama dia kata isruna 20. Ayat yang kedua dia kata mi'atun 100. Jadi dia nasah daripada 100 ke 20. Itu dia panggil ila ma huwa akhaf. Kalau tak mampu 20, kalau tak mampu 100, maka 20. Tu macam tu. 20. Itu dia panggil nasakh ghairu badali, yang ila ma huwa akhaf. Jadi kita buat kesimpulan macam ni. Nasakh ada dua. Ada
nasab badan, ada ghairu badan. Kalau kita boleh buat apa? Peta minda kan, peta konsep tu. Buat nasakh ada dua. Nasakh badali, ada ghairu badali, ghairu badan. Ghairu badan ni dibahagi menjadi dua. Ada ma huwa aghlaf, ada ma huwa akhaf. Tu. Boleh faham kan? Boleh? Betul. Ya, ada tiga lah kan. Nasakh resam, baqa' hukum yang pertama. Yang kedua nasakh hukum, baqa' resam yang kedua. Yang ketiga nasakh hukum, nasakh resam. Tiga lah. Tiga juga. Iktibar lain-lain lah, maksudnya dari sudut lain-lain. Kita berhenti situ lah. Berasak kepala. Tak ada pergi. Kalau kancil tu kena tekan 100 ya. Kalau kancil pergi tekan sampai 150, berasak enjin kita kita enjin kancil kan. Kalau orang enjin apa? Enjin Ferrari yang boleh tekan ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.